Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Hari ini saya ingin bawakan Anda menyelam jauh ke dalam isu yang sedang membahang di Sabah. Soalan paling besar, apakah erti perpaduan jika sejarah sebenar harus dilupakan ataupun diputar balik? Baru-baru ini satu kenyataan yang cukup panas telah dikeluarkan oleh Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin. Kenyataan ini bukan sahaja mengupas soal perpaduan, tetapi juga membawa kita menelusuri sejarah politik Sabah dan mungkin memberi tamparan kepada beberapa pihak yang kini sedang memegang kuasa. Jadi jangan kemana-mana sebab perbualan hari ini penuh dengan persoalan yang mungkin tidak selesa, tetapi penting untuk kita bincangkan bersama. Baiklah, mari kita mulakan. Baru-baru ini pada 20 Mei Datuk Seri Bung Mokhtar mengeluarkan satu kenyataan media yang mengundang banyak perhatian. Beliau sambut baik seruan untuk perpaduan dalam kalangan pemimpin Sabah tetapi dengan satu syarat penting. Perpaduan itu mestilah berpijak kepada realiti sejarah, bukan sekadar semangat kosong ataupun retorik murahan. Katanya stability politik dan kemajuan rakyat harus menjadi keutamaan dan UMNO Sabah menyokong sebarang usaha yang boleh membawa Sabah ke depan. Tetapi beliau juga tegas bahwa segala visi perpaduan mesti lahir daripada kefahaman jujur tentang sejarah perjalanan politik Sabah. Dan masa ini Bung tidak tapis. Beliau kata secara terus terang bahwa dari tahun 1963 hinggalah 1994 Sabah ditadbir oleh parti-parti tempatan, tetapi tempo itu menurut beliau menyaksikan pembangunan yang sangat perlahan. Kenapa? Kerana perbalahan dalaman, perebutan kuasa dan ketidakstabilan yang berlarutan. Dia sebut, walaupun Sabah kaya dengan sumber alam, tetapi kawasan luar bandar masih mundur, kemiskinan meningkat dan pembangunan tidak menentu adalah sebab kerajaan kerap bertukar. Infrastruktur yang lemah dan setiap kali kerajaan bertukar, dasar pun berubah. Tiada kesinambungan. Kemudian Bung Mokhtar juga telah menyebut satu tahun yang penting, yaitu tahun 1994. Katanya perubahan sebenar hanya berlaku apabila Barisan Nasional mengambil alih pentadbiran negeri. Dengan kestabilan yang Barisan Nasional bawa, barulah pembangunan Sabah boleh dirancang dan dilaksanakan dengan sistematik. Dia telah memberi contoh seperti pembinaan jalan raya, sekolah, hospital, penubuhan universiti, dan projek-projek besar termasuklah Lebuh Raya Pan Borneo. Semua ini katanya bukanlah hasil slogan tetapi hasil kestabilan, pengalaman, dan kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan. Dan masa ini dia hantar satu message penting. UMNO Sabah tidak pernah tolak idea perkongsian kuasa ataupun reformasi parti. Tetapi katanya perpaduan yang sebenar bukan boleh dicapai dengan hanya cakap kosong di media. Kita kena ada dasar yang jelas, pentadbiran yang stabil dan yang paling penting keikhlasan dalam berkhidmat kepada rakyat. Bung juga memberi amaran, kononnya reformasi politik yang lahir daripada kebencian dan emosi hanya akan menyusahkan rakyat biasa dan bukan ahli politik. Kalau hubungan Sabah dengan kerajaan persekutuan terus tegang, siapa yang akan rugi? Rakyat juga yang rugi. Oke, sekarang kita berhenti sekejap dan renung kenyataan dia ini. Mungkin ada antara Anda yang rasa Bung sedang spin sejarah untuk memuji era Barisan Nasional. Tetapi fakta sejarah memang menunjukkan yang politik Sabah dulu sangatlah tidak stabil. Kalau kita imbas balik, Parti USNO jatuh kepada Berjaya, kemudian Berjaya tumbang kepada PBS. Selepas itu PBS keluar masuk Barisan Nasional 2 kali, dan setiap kali itu berlaku dasar kerajaan berubah. Ingin buat proyek besar pun susah sebab masa pun tidak cukup. Dan ya, pada tahun 1994 memanglah sangat kontroversi. Barisan Nasional ambil alih bukan melalui pilihan raya penuh tetapi melalui strategi lompat parti yang masih menjadi topik panas sampailah hari ini. Tetapi kita kena jujur juga, selepas itu banyak proyek infrastruktur mula dilaksanakan. Penubuhan Universiti Malaysia Sabah, Lebuh Raya Pan Borneo, lapangan terbang moden, semua ini memang tidak boleh dinafikan. Tetapi dan yang ini penting, adakah semua ini bermaksud parti-parti tempatan tidak berguna? Itu yang sebenarnya ramai persoalkan sekarang.
Kalau Bung kata era parti tempatan penuh konflik, jadi kenapa rakyat Sabah hari ini masih menyokong parti tempatan seperti Warisan, KDM ataupun Gagasan Rakyat? Mereka ini menggunakan slogan Sabah untuk Rakyat Sabah, autonomi penuh dan seruan ME63. Adakah ini menunjukkan rakyat masih tidak puas hati dengan apa yang berlaku sejak 1994? Atau adakah rakyat mahu satu bentuk berpaduan yang lebih autentik dan bukan berpaksikan Putrajaya semata-mata? Dan ini membawa kita kepada satu persoalan besar. Adakah kenyataan Bung Mokhtar ini satu bentuk serangan halus kepada Ketua Menteri sekarang, Datuk Seri Haji Jinor? Haji Ji dari dulu coba bangunkan naratif bahwa Sabah boleh bersatu tanpa perlu terlalu bergantung pada kuasa pusat. Gagasan rakyat, parti pimpinan Haji Ji semakin kuat dan banyak dasar mereka tekankan autonomi Sabah. Jadi adakah kenyataan Bung ini sebenarnya coba untuk pertikaikan pendekatan Haji Ji yang lebih ke arah lokal? Dan yang lagi panas, adakah UMNO Sabah sekarang mau kembali menjadi dominan? Mungkinkah mereka sudah bosan menjadi rakan kongsi dalam gabungan dan mahu semula era di mana mereka jadi tunggak utama pentadbiran negeri? Kita juga tidak boleh abaikan isu paling besar dalam perbulan ini, yaitu ME63 ataupun Perjanjian Malaysia 1963. Ya, Bung sebut bahwa UMNO Sabah komited untuk memperjuangkan hak-hak negeri bawah ME63. Tetapi sejauh manakah komitmen itu benar-benar diterjemahkan dalam tindakan? Ramai pihak termasuk Warisan dan pemimpin-pemimpin lain kata pelaksanaan ME63 masih lagi perlahan. Kalau betul hubungan negeri dan pusat begitu stabil seperti yang Bung laungkan, kenapa ME63 masih lagi tidak selesai sepenuhnya? Kenapa masih ada isu hasil petroleum, royalti, dan juga pendidikan? Jadi, kamu nampakkah? Kenyataan Bung Mokhtar ini nampak macam biasa, tetapi sebenarnya penuh dengan message yang tersirat. Ada pujian kepada era BN, ada sindiran terhadap parti-parti lokal, dan ada juga percobaan untuk bawa semula naratif bahwa hanya kestabilan pusat mampu bangunkan Sabah. Sekarang ini saya ingin tanya Anda, siapa sebenarnya yang lebih sesuai membina perpaduan di Sabah? Adakah parti pusat seperti UMNO ataupun parti lokal yang lebih dekat dengan sentimen rakyat? Dan adakah kita betul-betul berani menilai sejarah dengan jujur? Atau kita hanya ulang naratif yang selesa untuk sesetengah pihak? Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan takut untuk bercakap benar walaupun berbeza pandangan. Di Currents VMY kita raikan perbezaan demi satu tujuan, yaitu mencari kebenaran. Kalau Anda rasa perbualan ini penting, jangan lupa untuk tekan like, kongsi video ini dengan rekan-rekan Anda, dan tekan butang subscribe untuk terus bersama kami menyelami dunia politik Malaysia yang penuh liku dan drama. Di sini, kami tidak janji keselesaan, tetapi kami janji ketulusan. Jumpa Anda di video seterusnya, sampai bila kita ingin terus biar sejarah ditulis oleh pemenang sahaja. Currents VMY bukan sekedar cerita, tapi cabaran untuk kita berpikir. Salam sejahtera, salam perjuangan, sekian semua, terima kasih.